Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Kembali lagi kita bersiaran hari ini, hari Isnin, hari yang baru, minggu yang baru, 14 Jun 2021 bersamaan dengan 3 Zulkaedah 1442 Hijriah. Pastinya kami nak sapa dulu anda di rumah, di mana sahaja anda berada. Kami mengharapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Apa yang paling penting, jangan kita merasa mudah sangat tertekan kerana kita tahu semua orang berada dalam tempoh yang mencabar pada hari ini. Namun penjagaan kesihatan mental perlu kita titik beratkan. Baik, hari ini macam-macam topik yang akan kami bawakan kepada anda, yang mana di blok yang pertama dan blok yang kedua kita akan bersama dengan Ketua Bahagian Sokongan Pekerja Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri Sarawak Encik Riziandi bin Haji Nawawi. Di blok yang ketiga kami akan bawakan kepada anda perkembangan semasa yang mungkin anda terlepas pada hujung minggu lepas, dan di blok yang keempat dan blok yang kelima kita akan bersama dengan pengasas bersama dan editor Paloi Regiment, Darren Manca Anak Katis. Jom kita mulakan dengan blok yang pertama, yang mana kita nak bercakap mengenai satu topik yang sangat penting mengenai penjagaan kesihatan mental kita. Kita tahu bahawa sekarang ini mungkin ramai di antara kita yang mengalami masalah kelesuan pandemik dan sebagainya. Pernah tak anda rasa situasi macam ni, yang mana lebih-lebih lagi masa PKP ini anda rasa hobi yang anda lakukan tidak lagi menyeronokkan, kebuntuan, tak tahu apa lagi yang nak dicuba, hobi apa lagi yang nak dilakukan. Lepas tu rasa lemas, rasa macam bangun pagi dah tak rasa semangat dah. Rasa malas je nak memulakan hari anda, nak bangun dari katil dan sebagainya. Ini mungkin kita panggil sebagai kelesuan pandemik. Juga menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, berdasarkan 8,380 panggilan telefon yang diterima pihak KKM setakat 18 Mei 2021, 46.8% berdepan masalah emosi semasa tempoh pandemik ini. Jadi, untuk berbicara dengan lebih serius dan mendalam mengenai topik kesihatan mental semasa PKP ini, pastinya untuk kali kedua bertandang di Sejahtera Asia, kita bersama dengan Ketua Bahagian Sokongan Pekerja Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri Sarawak Encik Riziandi bin Haji Nawawi. Assalamualaikum. Selamat pagi Encik Riziandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Sejahtera sentiasa. itu yang kita nak, sejahtera sentiasa. Mengapa kami memanggil Encik Riziandi? Mungkin ini memberi sedikit peringatan kepada kita yang mana kesihatan mental itu juga perlu dititik beratkan. Kita tidak mahu menimbulkan beberapa lagi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental di sebalik pandemik yang sudah mencabar yang kita lalui sekarang ini, sebab merasakan seperti terpenjara di kediaman sendiri, isu isolation dan sebagainya. Jadi Encik Riziandi, lebih-lebih lagi semasa tempoh PKP yang dilanjutkan ini, bagaimana kita boleh memahami kesan dua perkara ini kepada kesihatan mental kita? What are the red flags yang perlu kita beri perhatian sebenarnya? Okey. Terima kasih kepada pengacara GAS dan TV Sarawak, terutama sekali dalam rancangan Sejahtera Malaysia, untuk menjemput saya. Asia? Kita besar lagi, Asia. Okey. Pada rancangan pada kali ini. Betul. Okey, berkenaan dengan isu isolation tadi, kesan dan apa refleksnya sebagainya. Sebelum kita pergi jauh pengacara GAS, kita kena melihat dan memahami konteks apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental itu sendiri. Menurut World Health Organization (WHO), kesihatan mental sebagai keadaan kesejahteraan di mana individu menyedari keupayaan sendiri, dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat, dan mampu untuk memberi sumbangan kepada komuniti. Dan menurut American Psychology Association pula, kesihatan mental adalah keadaan minda yang bercirikan kesejahteraan emosi, tingkah laku dan penyesuaian yang baik, bebas, iaitu secara relatif dari simptom kebimbangan dan keupayaan, dan berkapasiti untuk membina hubungan yang konstruktif, mengenai dan menangani stres dalam normal dalam kehidupan. Maksudnya di dalam kehidupan manusia ni kita ada tekanan kehidupan, ada kebimbangan, stres dan sebagainya, tetapi kita mampu untuk menghadapi kehidupan tersebut secara normal dan tidak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah kesihatan mental iaitu. Alright.
maksudnya dalam situasi pandemik COVID-19, memanglah ketakutan, kebimbangan dan stres itu adalah tindak balas normal sebenarnya. Iaitu terhadap ancaman yang berlaku di sekeliling kita. Dan ketidaktentuan ini merupakan satu situasi yang kita rasa tidak jangka dan menyebabkan kita dalam situasi yang tidak dapat mengawal diri kita dan sebagainya. Itu di luar kawalan. Itu adalah situasi normal. Selagi mana kita masih dapat cope dalam situasi tersebut. Dan seperti yang pengacara Gus sebut tadi, apakah red flagnya dalam situasi ini? Sometimes kadang-kadang kita tidak menyedari apa perubahan-perubahan yang berlaku pada diri kita. Jadi kita kena melihat secara pemikiran, emosi dan behavior itu sendiri. Yang pertama sekali iaitu bila isolation tadi, suka untuk berinteraksi dengan orang luar dan merasa terasing. Maksudnya dalam tempoh PKP ini ada di kalangan individu di luar sana mengurung diri dia di rumah. Dia tak mahu untuk bersosialisasi, iaitu bersosial dengan orang luar, dengan rakan, dengan keluarga dan sebagainya, hanya mengurung diri di rumah. Maksudnya mengasingkan diri. Itu adalah tanda-tanda. Kalau kita melihat kita merasa mengurung diri di rumah, itu satu benda yang tidak sihatlah. Yang keduanya adalah mempunyai gejala somatik akibat tekanan emosi. Contohnya kita kadang-kadang merasa pening kepala, kita sakit belakang, kita sakit dada dan rasa sesak nafas dan sebagainya, masalah penghadaman akibat tekanan emosi tadi, dan letih dan lesu. Ini adalah gejala-gejala fizikal akibat daripada tekanan emosi tadi. Maksudnya Encik Rizandi, walaupun kita stay at home, berada di rumah, tidak melakukan banyak kerja seperti hari-hari biasa, namun faktor keletihan, masalah penghadaman, pening itu tetap ada sekiranya kita mengalami gangguan emosi. Ya, itu adalah gejala-gejala fizikal akibat daripada tekanan emosi yang kita lalui. Dan antara lain juga yang dialami iaitu kita akan mengalami kesukaran untuk tidur. Kesukaran untuk tidur itu dinamakan sebagai insomnia. Atau kita terlebih tidur. Terlebih tidur pun tak bagus juga. Tak bagus. Itu dinamakan hypersomnia. Insomnia dan hypersomnia. Insomnia dia susah nak tidur sampai ke subuh pagi tak boleh tidur, tetapi hypersomnia dia maraton tidur daripada malam sampai ke esok. Daripada malam sehingga keesokan harinya. Kalau sahur bertemu sungkir kata orang. Tahu. Maksudnya dia tidur selepas sahur, maksudnya dia bangun sungkir lah. Ni kalau penyakit yang melibatkan tak boleh tidur sebab addicted tengok drama Korea macam mana? Itu edited maksudnya movie dan sebagainya. Tak sihat juga. Tak sihat juga. Kena ada sleeping cycle yang sihat kan. Betul. Dan antara lainnya ialah kadang-kadang seseorang individu itu boleh ada perubahan selera makan. Maksudnya dia akan tak ada nafsu nak makan dan sebagainya. Itu adalah akibat daripada isolation itu sendiri. Tak ada selera makan. Tak ada selera makan. Lepas tu rasa macam tak bersemangat nak memulakan hari mereka. Ini yang kita panggil sebagai isolation. Ataupun mereka tend untuk mengurung diri di rumah dan mereka merasakan bahawa dengan keluar dari rumah, walaupun nak melakukan sesuatu keperluan, adalah satu perkara yang bahaya, dan ini juga boleh menimbulkan kepada satu masalah lagi yang kita panggil sebagai obsessive compulsive disorder, OCD. Jadi bagi Encik Rizadi sendiri, bagaimana kita dapat mengelakkan OCD ini dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini? OCD ni adalah merupakan salah satu kesan daripada pandemik yang berlaku. Sebab kita sebenarnya dalam keadaan sekarang ni telah ditrain dengan norma baru. Maksudnya apabila kita pergi keluar dan sebagainya untuk memasuki premis-premis mall dan sebagainya kan, kita sentiasa untuk guna sanitizing untuk tangan kita dan sebagainya. Dan itu merupakan salah satu contoh kita program dengan cara baru kita. Dari sudut normalnya, kalau kita mampu untuk cope secara biasa, maksud itu adalah normal yang kita lalui. Tetapi bagi OCD ni, dia telah membawa dalam kehidupan merubah sehingga mengganggu kehidupan sehariannya. Contohnya, setiap kali dia nak pegang satu benda, dia akan sanitize. Setiap kali dia nak buka pintu, dia akan sanitize. Setiap kali dia buat apa-apa pun, dia akan sanitize. Sehingga individu tersebut merasa terganggu dengan kehidupan
dan mengganggu dan proses kehidupan yang normal dan Sehingga sebagainya. ianya menyusahkan rutin mereka, kehidupan. kerja mereka, mengganggu produktiviti mereka. Dan sangat penting ya kita berbicara mengenai red flags, tekanan mental atau kemurungan ini. Tapi dalam masa yang sama kita kena tahu tekanan mental ini ada pelbagai dimensi dan setiap pendekatan itu berbeza mengikut individu atau konteks. Sebagai contoh, tekanan yang dihadapi oleh golongan T20 mungkin tidak seteruk golongan B40 semasa PKP ini. Jadi apa coping skills yang perlu kita ada untuk menghadapi tekanan ini dengan jaya? Ini semuanya selepas ini Sejahtera Asia. Yang kita terima ialah apakah itu kemurungan. Soalan klise tetapi sangat penting sebab soalan ini sebenarnya menentukan sama ada kita ni betul-betul murung ataupun kita rasa sahaja kita murung tetapi sebenarnya tidak. Kerana di segi bahasanya, kebanyakan masa kita rasa macam kita sentiasa sebut yang kita murung, sedihlah, macam-macam lah perkataan yang kita gunakan yang menunjukkan perasaan negatif kita tu. Tapi dari segi klinikalnya atau dari segi perubatannya, tak semestinya murung yang kita maksudkan itu sama dengan murung yang perlu dirawat. Satu situasi di mana sejak 2 minggu lepas, kita rasa macam tak semangat untuk hidup. Semua benda yang kita buat semua tak menarik. Apa yang kita cakap, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan every day, termasuklah hobi kita, tidak lagi menjadi sesuatu yang menyeronokkan. Dan kita tak tahu kenapa, kita tak tahu kenapa dan perasaan itu sentiasa di situ walaupun kita rasa macam aku patut seronok, aku patut ketawa, aku patut buat sesuatu, aku patut buat bertenaga, aku patut boleh tidur, tetapi semua yang patut yang saya sebut tu semuanya tak boleh dilakukan seperti biasa. Dan kita rasa lemas dengan diri sendiri. Sebab hari-hari pun sama. Bangun pagi kita rasa macam pagi adalah waktu yang paling teruk bagi kita. Nak bangun tu rasa macam badan kita ni macam ada benda berat yang menimpa sampai kita tak larat. Nak angkat kaki pun tak boleh, nak turun daripada tilam pun tak boleh. Bukan sebab malas, tetapi kerana macam ada sesuatu, perasaan yang memerangkap kita sehingga kan kita tak boleh nak bergerak secara psikologinya. Nangis sampai orang pun heran. Apa yang kau nangis ni? Apa masalah kau? Apa lagi isu kau? Kan orang tak nampak apa masalah kita kan. Segala benda menjadi negatif bagi kita. Dunia negatif, diri negatif, keluarga negatif, pekerjaan negatif, segala-gala benda. Tak ada benda pun dalam dunianya yang kita rasakan positif. Dan situasi ini berterusan. Macam saya kata tadi dah 2 minggu. Itulah sebenarnya tempoh minimum untuk kita mendiagnosa seseorang mempunyai masalah kemurungan yang serius ataupun major depressive disorder. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Pernah tak penonton di rumah ataupun di mana sahaja anda berada, lebih-lebih lagi masa PKP ni, anda rasa macam bangun pagi dah tak rasa semangat dah. Susah nak bangun daripada katil, rasa kurang produktif, nak cuba hobi ni dah macam bosan. Lepas tu bila nak cipta satu hobi baru lagi tu buntu. Ini mungkin kelesuan pandemik ataupun perkara yang perlu kita beri perhatian mengenai kesihatan mental kita. Sebab kalau kita lihat menurut Ketua Pengarah Kesihatan kita Tan Sri Dr. Nahisham Abdullah, berdasarkan 8,380 panggilan telefon yang diterima, 46.8% berdepan masalah emosi semasa pandemik ini. Kita masih lagi bersama dengan Encik Riziandi. Encik Riziandi, coping skills ini perlu ada lebih-lebih lagi dalam golongan yang memerlukan kekuatan untuk mengharungi tempoh pandemik ini dengan jayanya. Kalau kita lihat ujian yang dihadapi oleh golongan T40 dan B40 itu berbeza. Mungkin B40 cabarannya lebih tinggi dan sebagainya. Apa coping skills atau mekanisme dan macam mana skills ini boleh membantu mereka menghadapi cabaran dan ujian semasa pandemik ini? Okey, terima kasih pengacara GAS. Untuk coping skill bagi B40 adalah merupakan tindakan diri membuat pengurusan, terutama sekali lah kalau kita nampak isu sekarang ni dia more kepada keuangan. Maksud itulah dengan maksud itulah
pengurusan kewangan cara berhemah dan bijak semasa PKP ni perlu dilakukan. Sangat terutama penting. sekali di dalam golongan B40 ni. Okey, coping sometimes kadang-kadang mereka kena bertindak lah. Maksudnya ini merupakan tindakan kendiri, maksudnya self action. Terutama sekali kalau boleh mereka mendapatkan nasihat daripada agensi kaunseling pengurusan kredit AKPK di bawah Bank Negara. Sebab AKPK memang memberi perkhidmatan khidmat kaunseling bagi mana-mana individu yang memerlukan khidmat kaunseling, terutama sekali kaunseling keuangan lah. Dan yang paling penting sekali adalah mereka juga perlu mendapatkan maklumat daripada bank negara ataupun bank-bank bagi kemudahan moratorium. Ini mereka perlu lakukan sebab action diri untuk menyelesaikan isu mereka. Di samping itu juga yang paling penting sekali mereka kena kreatif dalam situasi sekarang ni, ekonomi yang tidak begitu menentu dan sebagainya, untuk mencari pendapatan tambahan dan sebagainya. Okey, ini adalah merupakan cabaran bagi B40, iaitu utama sekali dalam pengurusan kewangan. Tetapi bagaimana coping skill, iaitu dari sudut pengurusan kesihatan mental yang lain. Yang pertama sekali dalam situasi PKP ini, mengekalkan rutin harian. Itu paling penting. Seperti Saudara Gas kata tadi kan, menyebabkan kelesuan dan sebagainya. Mengekalkan rutin harian seperti bersenam. Maksudnya buat seolah kehidupan kita, walaupun dalam tempoh PKP, kita dalam keadaan yang pergerakan kita terhad, tetapi kita mesti mengekalkan rutin harian kita seperti rutin biasa dan sebagainya. Sebab apa, Saudara Gas? Bersenam ni boleh membantu meningkatkan hormon endorfin. Okey, hormon endorfin ni dapat membantu menstabilkan mood. Okey, iaitu mood yang lebih gembira dan sebagainya. Dan ini amat membantu terutama sekali mereka yang mengalami anxiety dan kemurungan. Okey, sebab itulah walaupun kita tak boleh pergi ke taman-taman rekreasi untuk bersenam dan sebagainya, kita mungkin boleh lakukan di rumah, di ruang rumah dan sebagainya. Okey, itu untuk coping pertama. Yang kedua iaitu kita mestilah meluangkan masa bersama ahli keluarga. Sebab keluarga merupakan salah satu lingkungan yang memberi support, dokongan, support system, support social support kepada setiap individu itu, dengan memberi masa yang lebih kepada ahli keluarga, maka ia akan dapat menguatkan dirilah, coping juga kepada diri sendiri dalam situasi yang mencabar ini. Okey. Yang seterusnya iaitu melakukan aktiviti yang memberi ketenangan. Okey, tahu dalam situasi PKP ini kadang-kadang kita tak boleh bergerak, kadang-kadang kita rasa macam rimas. Kita rasa macam bahasa Sarawak kita angol lah. Bila duduk di rumah rasa mana. Kita faham semua tetapi masalah tu memang ada. kita kena kreatif sebenarnya untuk mencari ketenangan. Kalau dari sudut agamanya, okey, kita mungkin boleh mengamalkan. Contohnya kita adakan khatam Quran challenge. Maksud dalam tempoh PKP kita mampu untuk khatam Al-Quran. Itu merupakan satu benda yang baik dan dapat pahala lah. Selain daripada itu, kita boleh melakukan progressive muscle relaxation. Itu merupakan salah satu terapi, iaitu untuk mengelakkan kita berasa stres dalam unsing dan sebagainya. So, kita juga boleh melakukan mindfulness, iaitu terapi untuk ketenangan minda, dan yoga ataupun meditasi. Meditasi iaitu latihan pernafasan dan sebagainya. Apabila kita berada dalam situasi yang runsing, kebimbangan dan stres apabila dalam situasi keadaan PKP ini. Dan yang paling penting sekali, kita kenalah mengekalkan perhubungan dengan rakan ataupun ahli keluarga yang di luar daripada kawasan rumah kita. Keep in touch. Okay? Penting juga. Dalam situasi yang pergerakan yang terhad dan sebagainya, kita tak boleh keluar sewenang-wenangnya kan. Kita berada di rumah, tetapi kita still keep in touch dengan menggunakan telefon. Kita boleh WhatsApp. Kita boleh berhubung sekarang ni. Kalau kita boleh WhatsApp, kita boleh WhatsApp secara call secara berkumpulan, video call secara berkumpulan. Ini sebenarnya sedikit sebanyak memberi rasa kegembiraan, keseronokan ketika dalam situasi alternatif ketika dalam situasi yang mencabar. Kita rasa rimas, rasa lesu ataupun rasa tidak termotivasi. Sebab melihat ahli keluarga ataupun rakan-rakan, itu adalah kegembiraan yang berjaya dapat dibentuk dalam diri kita lah. Okey.
Dan yang paling penting sekali adalah tidur dan diet yang cukup. Tidur dan diet dan cukup. Yes, sebab ini akan mempengaruhi sistem imunisasi badan kita. badan kita. Okey. Kesihatan itu tak kiralah kita golongan berpendapatan tinggi ke rendah ke, tak ada alasan untuk kita mengabaikan kesihatan kita. Namun saya faham berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, tak ada satu pihak ataupun mana-mana individu yang terlepas daripada menerima akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Namun kata kuncinya daripada Encik Riziyandi tadi adalah kreativiti. Macam mana kita kreatif dalam mencari pendapatan yang lebih baik untuk menyara keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita kreatif untuk mencari ketenangan diri supaya kita dapat sebarkan vibes yang positif kepada keluarga kita dan kita dapat sokong antara satu sama lain. Baik, itu mengenai golongan B40 yang perlu untuk kita beri perhatian mengenai kesihatan mental mereka. Bagaimana pula nasihat Encik Riziyandi untuk individu yang mungkin duduk seorang diri, jauh di perantauan, jauh daripada keluarga, yang mungkin hanya bertemankan telefon bimbit, social media dan sebagainya. Bagaimana mereka perlu mengawal penglihatan mereka untuk melihat konten dalam social media itu dan pada masa yang sama tanpa mengabaikan updates dan perkembangan terkini yang perlu mereka beri perhatian, Encik Riziyandi. Terima kasih Saudara Gas. Memang tidak dinafikan bahawa apabila terutama sekali individu yang tinggal bersendirian di dalam tempoh PKP ini pun mencabar sebenarnya. Betul. Okey. Kita boleh bayangkan terutama sekali apabila individu-individu yang berada dalam situasi kuarantin di rumah, lebih-lebih lagi berseorangan dan sebagainya. Ini memang sangat mempengaruhi dari sudut emosi, tekanan setiap individu itu dan sebagainya. Dan apabila kita melihat dari sudut isu pengaruh media sosial, seperti yang Saudara Gas kata tadi, lebih-lebih lagi pengaruh negatif daripada media sosial itu semestinya memberi impak sangat besar kepada diri individu tersebut kan. Apa yang perlu dilakukan adalah yang pertama sekali kita kena individu itu perlu menghadkan masa untuk menggunakan media sosial. Kena ada self-disiplin. Self-disiplin. Maksudnya dia kena strukturkan masa dia untuk melihat media sosial. Dia tak boleh bangun tidur secara terus-menerus melihat media sosial itu. Okey. Berterusan. Ini memberi impak yang negatif. Terutama sekali apabila dia mendapat maklumat yang negatif. Betul. Mempengaruhi pemikiran dia. Terus mempengaruhi the whole day kan? mempengaruhi the whole day dan sebagainya. Sebab itulah dia kena sistematikkan. Okey, terutama sekali contohnya apabila dalam berseorangan di rumah, okey, bila bangun tidur ada masa dia daripada subuh, dia sembahyang subuh dan sebagainya, dia bersarapan, dia mungkin membaca akhbar, kita ada akhbar online dan sebagainya kan. Dia membuat aktiviti ataupun kerja-kerja pejabat dan sebagainya, gardening, berkebun dan sebagainya. Okey, cuma ketika waktu berita dan sebagainya, kita hanya menerima melihat iaitu maklumat yang sahih yang penting disampaikan oleh media-media yang mempunyai autoriti lah. Betul. Okey. Dan yang paling penting sekali iaitu kita kena menghadkan juga supaya kita menggunakan media ni tak orang kata sit ghalit. Maksudnya sampai kita lupa dunia luar. Si kata orang tuyak ke social media saja. Tuyak ke social media dan sebagainya. Kita kena hubungkan diri kita juga dengan dunia luar. Betul. Dengan nyata dan sebagainya supaya kita berada dalam kehidupan yang normal biasa, supaya tidak orang kata ni khayal ataupun dipengaruhi dengan media sosial dan sebagainya, menyebabkan mempengaruhi cara kita berfikir dan emosi kita. Terutama sekali apabila kita melihat berita-berita yang negatif, contohnya jumlah kematian yang dilaporkan setiap hari dan sebagainya. Itu akan menyebabkan kita rasa panik, menyebabkan kita rasa risau dan bimbang dan sebagainya, dan mungkin memberi kesan emosi kepada setiap individu tersebut. Mungkin kita nak tangkap juga imajinasi penonton. Macam saya katakan tadi, Encik Riziyandi, mungkin antara kita tak pernah mengalami situasi macam ni, yang mana mungkin ahli keluarga terdekat, ibu dan bapa dimasukkan ke ICU disebabkan kritikal oleh pandemik COVID-19, yang mana di antara mereka terpaksa ditidurkan kerana bekalan oksigen berkurangan di pusat-pusat kesihatan. Dan kita ni sebagai
anak, mungkin kita rasa sangat risau kepada mereka. Kita dah melakukan sedaya upaya, hanya mampu berdoa dari jauh kerana kita tidak dapat melawat mereka. Kami sangat faham keadaan anda dan bagaimana mereka boleh mengelak daripada melihat berita-berita kematian yang ada di sosial media dan bagaimana nak mengelak diri mereka daripada berita-berita kematian ini mempengaruhi mereka. Adakah ini akan terjadi kepada keluarga aku? Bagaimana nak buatkan mereka untuk terus positif dalam keadaan yang sangat mencabar ini, Encik Okey. Rizandi? Yang pertama sekali kan, apa yang perlu dilakukan adalah mereka kena stop. Maksudnya dia kena stop, maksudnya untuk melihat apa-apa informasi-informasi yang bersifat negatif. Betul. Yang ada negative vibe itu sendiri yang boleh mempengaruhi pemikiran, emosi mereka dan sebagainya. Terutama sekali apabila diri mereka sendiri dalam situasi yang mencabar, ahli keluarga dalam keadaan mungkin nazak dalam situasi yang mungkin boleh membawa kepada situasi yang tidak diingini dan sebagainya. Ini menyebabkan kerisauan yang tinggi. Dan jika mereka terus-menerus untuk melihat di media sosial benda-benda contohnya kematian, kita lihat macam mana mereka pergi mengebumikan mayat dan sebagainya kan, itu akan menimbulkan rasa menambah lagi kerisauan dan sebagainya. Okey. Dan sebab itu mereka kena stop. Maksudnya stop, dan apa yang perlu dilakukan mereka adalah iaitu yang pertama, kalau kita sebagai seorang Islam, kita sentiasa berdoa. Kita minta pertolongan daripada Allah SWT bahawa berikan yang terbaik kepada setiap ahli keluarga kita supaya dilindungi dan sebagainya. Itu adalah pergantungan dari sudut rohani kita kepada Maha Pencipta yang Maha Agung dan sebagainya. Tetapi dari sudut lain pula adalah iaitu seperti yang saya katakan awal tadilah, sokongan emosi, sokongan sosial daripada family member, rakan-rakan sangat diperlukan dan sebagainya. Terutama sekali dalam memberi kata-kata semangat, memberi harapan, kata-kata semangat bahawa benda yang tidak baik itu tidak berlaku, tetapi kalau ia juga berlaku, kita wujudkan keredaan dalam diri kita supaya itu adalah ketentuan yang terbaik. Jadi kita tak blame diri, tak blame sesama family member yang lain disebabkan siapa yang menyebabkan family member dapat COVID dan sebagainya sehingga ada yang meninggal dan sebagainya. Tetapi ini adalah dugaan dan cubaan di kalangan family member. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Encik Rizandi pada pagi Isnin ini. Kita faham keadaan yang dialami oleh segelintir di antara kita di luar sana. Mungkin sangat susah keadaannya sekarang ini. Namun untuk mengelak perkara yang kita panggil sebagai unnecessary overthinking ini, kita kena letakkan dan tanamkan dalam diri kita sifat tawakal dan sifat redha. Apapun yang terjadi, pasti ada hikmahnya, dan kepada mereka yang mungkin tidak mengalami situasi ini, tolong jadikan ia sebagai pengajaran. Inilah masanya untuk kita mempunyai kesedaran diri yang tinggi, menjaga diri dan keluarga, jangan penting diri sendiri, terus cuba lawan musuh halimunan COVID-19 ini. Faktor panic buying juga kalau kita lihat adalah disebabkan oleh masyarakat Malaysia sekarang ini yang apabila sampai je PKP, mindset mereka, okey, kita nak cuba makanan tu, makanan ni, makanan yang viral tu, dalgona inilah, dalgona itulah. Itu adalah perkara yang positif sebenarnya. So kita mempunyai alternatif untuk menceriakan diri kita dengan menu-menu makanan yang menarik ini. Namun pemakanan yang tidak sihat juga boleh mempengaruhi kesihatan mental kita. Saranan daripada Encik Rizandi mengenai penjagaan makanan masa PKP ini macam mana? Okey, terima kasih Saudara Gas. Makanan memang memberi sikit sebanyak kesan kepada emosi kita. Okey, terutama sekali dalam proses penjagaan kesihatan mental dan berkait dan berhubung rapat dengan otak dan sistem penghadaman. Okey, contoh yang saya boleh bagi, apabila kita berada dalam situasi yang stres. Maksudnya bila kita stres, hormon kortisol dihasilkan dengan banyak di dalam badan kita, menyebabkan proses penghadapan kita terganggu. Okey, apabila terganggu, akan timbullah gejala-gejala, contohnya merasa loya, muntah, suka untuk menelan, kadang-kadang cirit-birit dan kadang-kadang ada tiba-tiba alergik dan sebagainya. Itu semuanya disebabkan mungkin gejala fizikal disebabkan rembesan hormon yang tadi menyebabkan gangguan kepada yang akibat daripada gangguan emosi tadi. Okey, makanan yang sihat ni kalau kita dapat amalkan, dijadikan satu amalan harian yang baik, dia dapat meningkatkan fungsi otak
Itu yang paling penting sekali. Dan memberi kesegaran kepada badan, Betul. memberi kesihatan kepada tubuh badan, dan memberi contoh keceriaan. Contohnya apabila kita dapat makan satu makanan yang contohnya yang berkhasiat, yang baik, okey, sebenarnya dia boleh mempengaruhi mood. Contohnya, kalau kita makan coklat kan, benda yang sedap ataupun jus, kita buat smoothie di rumah dan sebagainya. Kita rasa seronok dengan rasa tersebut, setidak-tidaknya makanan itu mempengaruhi rasa mood kegembiraan kita. Tetapi apabila kita makan makanan yang tidak sihat, contohnya makanan segar, makanan segera, yang berkalori tinggi dan sebagainya, yang boleh terutama sekali di dalam situasi PKP ini boleh menyebabkan pertambahan berat badan yang tidak normal dan sebagainya. Contohnya apabila kita berada PKP 2 minggu, contohnya naik 2 kilo. Dan makanan berlemak tepu juga tidak sihat. Sebab tu kita kena lihat. Sebab apa? Makanan lemak tepu ini peningkatan kolesterol jahat di dalam diri kita lah, iaitu LDL, iaitu low density lipoprotein, yang menyebabkan kolesterol di dalam kandungan kolesterol dalam badan kita akan meningkat. Itu yang kita tidak mahu. Dan yang paling penting sekali, makanan yang kita boleh amalkan, contohnya kita jadualkan makanan yang sihat. Dan kita ambil contohnya dengan saranan doktor dan sebagainya, iaitu suplemen yang boleh dan yang terbaik untuk sebagai memberi perawatan kepada diri kita. Jangan mengambil makanan yang bukan-bukan tanpa saranan daripada doktor dan sebagainya. Boleh menjejas sebenarnya dari sudut tubuh badan kita dan emosi kita. Sebab itulah kalau kita dalam situasi ini seperti yang Saudara Gas kata tadi, dalam situasi PKP inilah macam-macam resepi keluar. Dalgona inilah, penyaram lah, apa semua kan. Itu sebenarnya sebagai self reward. Kita nak dalam situasi yang tidak selesa, kita buat sesuatu aktiviti yang kita menyebabkan kita rasa seronok. Kita masak benda yang kita suka dan sebagainya. Itu mengubah mood seronok kita dan sebagainya. Self reward bukan makanan ruji yang kena makan hari-hari, penyaram lah, dalgona itulah boleh sebagai self reward kadang-kadang saja untuk memberikan kita, untuk mengalihkan sikit perhatian kita daripada ketegangan semasa musim pandemik COVID-19 ini. Mungkin sebelum kita melabuhkan tirai bersama dengan Encik Rizandi, satu juga perkara yang sangat penting yang perlu kita sentuh adalah mengenai kes keganasan rumah tangga. Kerana pada tahun lalu, kes keganasan rumah tangga merekodkan sebanyak 23% jika dibandingkan pada tahun 2019 yang mencatatkan 15%. Jadi Encik Rizandi, apa kaedah terbaik bagi golongan suami atau isteri yang menjadi mangsa kepada isu keganasan rumah tangga ini, Encik Rizandi? Memang tidak dinafikan dalam tempoh PKP ini isu keganasan rumah tangga ada peningkatan. Ini juga dilaporkan daripada maklumat yang kita baca daripada newspaper, banyak daripada media-media yang melaporkan bahawa berlakunya keganasan rumah tangga. Memang tidak dinafikan. Tetapi apa yang perlu saya nak sampaikan di sini kepada penonton di luar, iaitu bagi isteri yang menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga, iaitu mereka kena tahu bagaimana untuk menyalurkan supaya mereka tidak menjadi mangsa terus-menerus kepada keganasan tersebut, iaitu mereka kena berhubung dengan pertubuhan pertolongan wanita, iaitu Women Aid Organisation, WAO, atau One Stop Crisis Center di hospital, atau talian kasih 15999, Kementerian Pembangunan Wanita. Dan untuk makluman penonton di luar juga, iaitu ada telekonseling daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, iaitu WhatsApp 24 jam bersedia untuk membantu, iaitu di nombor 01926159999. Dan yang paling penting sekali adalah bagi mangsa keganasan ini, mereka perlu melaporkan kepada ahli keluarga. Melapor pada ahli keluarga, mereka perlu melaporkan pada jiran sebelah untuk mendapatkan pertolongan. Itu yang paling penting sekali, supaya mereka tidak terus-menerus menjadi mangsa kepada suami dan sebagainya.
sebagainya. Betul. Dan yang paling penting, mereka perlu membuat laporan polis untuk melaporkan keganasan rumah tangga tersebut. Dan bagaimana dari sudut kesihatan mental ataupun tip yang kita boleh lakukan dalam situasi keganasan ini, kita naklah orang kata ni Kita nak terus dapat tenang, jaga bertahan dan kesihatan mental sebagainya. kita walaupun kita merupakan salah seorang mangsa. Ya, mangsa dan meneruskan hubungan baik. Contohnya, yang pertama sekali, elak daripada meletakkan kesalahan ke atas satu sama lain. Kadang-kadang kita nak siapa betul, siapa yang salah. Don't blame each other. Don't blame each other. Sometimes kadang-kadang tetapkan satu masa tu untuk muhasabah, tenang. Okey, apa yang kesalahan, apa yang menjadi punca trigger kepada isu tersebut menyebabkan keganasan itu berlaku lah. Okey. Yang seterusnya iaitu yang paling penting sekali mengamalkan pemikiran yang rasional, sikap percaya serta setia pada pasangan. Itu paling penting sekali. Masing-masing kekalkan komunikasi. Jangan putuskan komunikasi tersebut. Bila komunikasi itu dapat dilakukan dengan cara yang baik dan jujur dan sebagainya, maka untuk menyelesaikan isu ataupun konflik dalam rumah tangga itu dapat berlaku. Jika komunikasi itu telah diputuskan, maksudnya communication break, maksudnya isu tersebut susah nak dicari penyelesaian. Don't break the communication. Kita kena bincang dengan pasangan kita. Walaupun orang kata suasana, situasinya sangat tenggang, jangan sesekali putuskan komunikasi itu. Namun anda kata ianya masih tidak berhasil, macam Encik Rizandi katakan tadi, ada banyak platform dan inisiatif yang disediakan oleh NGO, pihak kerajaan untuk kita menghubungi mereka melaporkan isu keganasan rumah tangga ini. Percayalah penonton di rumah ataupun di mana sahaja anda berada, ya memang kita berada dalam suasana tegang pandemik COVID-19. But percayalah, after the rain comes the rainbow kan. Anda hikmahnya terus positif, bertahan sekejap je lagi, daftarkan diri anda untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. InsyaAllah apabila semuanya reda nanti, kita dapat menjalani rutin harian seperti biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Encik Rizandi kerana sudi bertandang di Sejahtera Asia pada hari ini dan berkongsi tips penjagaan kesihatan mental semasa tempoh yang mencabar PKP ini. Kepada anda di luar sana, ada 3 lagi blok dalam Sejahtera Asia selepas ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami, jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sejahtera Asia dan terima kasih kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia sebagai antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Kalau tadi kita sudah tahu macam mana tips untuk menjaga kesihatan mental sangat penting semasa PKP ini, pastinya bersama dengan Ketua Bahagian-Bahagian Sokongan Pekerja Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri Sarawak, Encik Rizandi Haji Nawawi. Jom sekarang kita bawakan perkembangan yang mungkin anda perlu cakna dan ketahui sebelum memulakan hari anda pada Isnin 14 Jun pada hari ini, yang mana pada hujung minggu yang lalu banyak perkara yang terjadi. Antaranya ada bayi yang tertukar di sebuah hospital swasta di Selangor. Bayangkan mesti risau kan ibu bapa tersebut. Dan kemudiannya ada juga melibatkan dalam dunia sukan apabila pemain bola sepak Denmark rebah. Lepas tu nadi beliau terhenti buat sementara, ibarat mati hidup semula. Alhamdulillah, syukur beliau berada dalam keadaan yang stabil dan macam-macam lah sebenarnya perkara yang terjadi pada hujung minggu lalu. Dan
apa yang pasti kami nak bawa juga perkembangan yang pertama iaitu mengenai kerajaan akan menilai semula pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 jika jumlah jangkitan harian COVID-19 negara ini mencapai angka bawah 4,000 kes. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, namun ini bukan bermakna PKP 3.0 terus ditamatkan, tetapi ianya akan melibatkan pengkajian semula dari segi pelaksanaan SOP sama ada ianya boleh dilonggarkan sedikit. Dan kepada kita, janganlah terlalu gembira sangat adik-adik, kakak-kakak, janganlah excited gila. Bukan bermaksud PKP terus ditamatkan, untuk bermaksud mungkin ada beberapa SOP yang dilonggarkan untuk memberi kemudahan kepada kita menjalani rutin harian kita. Baik, berpindah kepada perincian yang seterusnya, pastinya perlu untuk kita ketahui dan sedar negara kini masih lagi berada dalam kedudukan antara 40 negara teratas yang mempunyai kes jangkitan COVID-19 di dunia. Satu kedudukan yang tidak boleh dibanggakan sama sekali, yang mana dalam situasi ini nyawa menjadi taruhan. Untuk itu kita bawakan kepada anda status terkini COVID-19. Kita mulakan di Malaysia dahulu. Setakat semalam 13 Jun 2021 terus menunjukkan alhamdulillah trend penurunan, yang mana kes baru positif COVID-19 yang dicatatkan adalah 5,304 kes. Kes sembuh agak tinggi 8,163 kes, syukur, dan kes kematian baru yang dilaporkan adalah 64 kes. Manakala 5 daripada 64 kes kematian ini dilaporkan di Sarawak, 1 dilaporkan di Sarike, masing-masing 2 kes dilaporkan di Miri dan Kapit. Ini menjadikan jumlah kematian setakat ini di Sarawak adalah sebanyak 351 kes. Salam takziah daripada kami Sejahtera Asia kepada keluarga mangsa, terus bertabah dan kuat menghadapi ujian ini. Okey, baik, kes baru COVID-19 semalam di Sarawak 544 kes, yang mana Kuching mencatatkan kes yang paling tinggi, diikuti oleh Bintulu, Sibu, Miri dan Seratuk, menjadikan kumulatif kes setakat 13 Jun di Sarawak adalah 55,443 kes. Jadi itu adalah perkembangan COVID-19 baik di Malaysia dan di Sarawak yang perlu kita cakna supaya kita sama-sama terus orang kata memerangi wabak halimunan COVID-19 ini dengan jayanya. Dan akhir sekali kita nak bawakan juga pertarungan semakin hangat di TV Star dan debaran semakin hampir ke kemuncaknya. Siapakah yang akan bergelar juara dan akan membawa pulang RM30,000, naib juara RM15,000 dan tempat ketiga RM10,000. Jangan lupa TV Stars finale, kita ada Fanzi, Jasper, Andy, Angel dan Jali Selasa ini 15 Jun jam 8.30 malam hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Itu saja perkembangan yang kami nak bawakan untuk blok yang ketiga ini. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang content creator tempatan kita. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sejahtera Asia pagi Isnin ini. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran langsung kami pada hari ini ataupun siaran sebelum ini, jangan risau. Boleh cari sahaja kami di YouTube TVS. Search sahaja Sejahtera Asia. Baik, dalam Sejahtera Asia, banyak cerita komuniti kita yang telah kita bawakan kepada anda sepanjang hampir setahun. Sejahtera Asia bersiaran bersama dengan anda, dan pastinya ini bukan sahaja mengenai perihal kejayaan mereka, tetapi sisi kehidupan mereka yang mungkin kita boleh ambil sebagai inspirasi. Jadi pada pagi Isnin 14 Jun ini, untuk blok yang keempat, kita akan bersama dengan seorang yang saya boleh katakan sebagai content creator atau pengasas bersama dan editor bagi Paloi Regiment. Jadi bersama dengan kita di Sejahtera Asia pada hari ini, saudara Darren Semanca Anak Katis. Ya, terima kasih. Good morning Darren, selamat pagi. Morning. Happy hari ni. Okey. Okey. Okey Darren, Paloi Regiment sekarang ini mempunyai lebih kurang 6,500 subscribers Ya, betul. di YouTube, dan mana tahu angka ini akan melonjak tidak lama lagi, dan lebih-lebih lagi dalam pengikut orang Iban ini, mereka mempunyai semangat #support local. Itu adalah kekuatan dan semangat orang Iban menyokong golongan content creator ini. Tapi kalau boleh diceritakan terlebih dahulu kepada mereka yang mungkin belum mengenali Darren, apa konsep yang dibawakan oleh Darren dalam konten-konten Darren? Oh, dalam konten, okey. Terutama sekali, saya nak terima kasih dengan TVS dan juga pengacara Sejahtera Asia.
Actually, Paleo Regiment tu konten yang mengisahkan untuk membangkitkan orang. So, first ku cerita kisah kami orang dulu lah. Boleh sila. PR ataupun Paleo Regiment dulu Okey. yang berdasarkan sebuah buku. Okey. Okey, kisah si Paloi. Oi. Siapakah itu? Itu persoalannya. Ya, kami orang ada 3 orang. Okey. 3 orang, lepas tu kawan saya seorang tu dengan Fazli. Fazli dengan Leo. So, dekat Paloi tu ada 3 I kat situ kan. Okey. 3 I dekat situ. So, maksudnya kami orang bertiga. Saya ingat Paloi 3I maksudnya Paloi. Bukan. I3 tu ada maksud Ada maksudnya. sendiri. Okey. Konsep kami orang ni berdasarkan cerita pengalaman kami orang lah. Pengalaman dalam hidup. Dan lepas tu kami orang ceritakan dalam video. Dekat video tu kami orang akan be ourselves lah dekat situ. Okey. So dekat konten tu kebanyakan kisah kita orang lah. Kisah yang dalam kehidupan. Kehidupan. Dalam gelak ketawa tu memberikan inspirasi Ya, juga betul. kepada mereka yang menonton. Saya minat dengan konten kunci kereta. Kunci. Lebih lagi yang terkini, episod yang terkini bersama dengan Ashraf Hadi. Ashraf Hadi, ya, betul. Jadi nak tahu jugalah, kunci kereta tu nya kedak macam borak carpool ke ataupun apa sebenarnya yang diborakkan semasa kunci kereta tu? Soalan yang Dekat bagus. berporet ke apa kan? Kunci kereta tu macam kita macam ni orang dah. Kita just share pengalaman sidaknya sepanjang career sidaknya. Okey. And then kita kongsi gelak ketawa kita dekat kereta. And apa semuanya kita just share dalam kereta lah. Kita nyanyi apa semua. Kunci ada kunci kah? Asyik kunci sharing. Ah, Kunci dalam Iban is sharing. Itulah yang saya nak sampaikan. Maksudnya, kalau kita tak martabatkan bahasa Iban atau bahasa Iban ini tidak menjadi salah satu bahasa perantara dalam konten ataupun video yang kita letakkan di social media, di YouTube dan sebagainya, orang mungkin kurang nak mengenali. Jadi golongan seperti mereka inilah yang memartabatkan bahasa Iban. Seperti contoh kunci. Kalau Kak Mek tak tahu, kami ingat kunci kereta. Start kereta terus. Dua hal kunci adalah sharing. Sharing. Kereta dalam bahasa Iban apa? Kereta lah. Kereta lah. Kunci dalam bahasa Iban? Kunci. Kunci lah. Kunci dalam bahasa Iban, kunci bukan kunci. Kunci dalam bahasa Iban adalah perkongsian. Perkongsian, betul. Kedak kongsi lah. Kongsi, ya, betul. Macam tu. Okey. Itu mengenai kunci kereta. Ada banyak personality bersama dengan mereka, antaranya Ashraf Hadi. Juga kita nak tahu mengenai differentiator ataupun kelainan, keunikan Paleo Regiment ini berbanding content creator lain. Sebab kalau kita lihat dalam bidang content creator di Sarawak ini ada ramai. Kita ada Iqbal Harun, ada Ain Syuhada, ada Shirley Nomi dan sebagainya. Paleo Regiment macam mana? Kalau Paleo Regiment, first kita buat ni, first konten kita buat ni carpool ataupun kunci kereta. Ya, itu adalah first step orang berbeza dengan orang lain lah. Betul. So kami ambil inspirasi itu dari konten orang luar negara juga. Ada yang buat macam ni juga, tapi kita dekat sini tak ada. So kita try nak buat sebaik yang mampu. Lepas tu kita guna bahan apa yang patut kita buat. Just buat je lah. Macam tu. Mengambil inspirasi daripada luar negara. Ya. Saya tertarik dengan statement itu. Jadi kita nak tanya, siapakah influencer luar negara yang menjadi rujukan Darren? Kalau luar negara, yang Corby tu. Yang couple tu. Saya minat dengan No dia. wonder lah ada kunci kereta. Versi Sarawak. Kalau orang Cina, Sarawak dia orang panggil sebagai Salawek. Kan? Dia macam-macam bahasa kita di Sarawak ini. Pastinya itu yang kita nak angkat dalam konten anak-anak muda ini supaya bahasa golongan Bumi Putra ini kita tidak abaikan dan boleh kita pelajari dan menjadikan ia ini tidak lupus di telan zaman. Dan bercakap mengenai kerjaya sebagai content creator ini bukan mudah dengan pembahagian masa lagi, dengan sibuk, dengan kerja asal dan sebagainya. Jadi, dengan teknologi yang semakin canggih dari hari ke hari, apa strategi Darren dan rakan-rakan untuk terus bertahan dalam bidang content creator ini? First thing, komitmen perlu ada lah.
perlu ada lah. Komitmen, lepas tu masa tu kita orang boleh atur sendiri. Sebab komitmen ni yang paling penting, sebab dulu kita orang buat ni pun ramai. Kita ada ramai kru. So dia orang ada komitmen masing-masing. So kami berdua ni just go ahead, move forward dengan Pahlawan Regiment ni. So sampai sinilah. Maybe dia akan ada fresh idea lagi. Maksudnya komitmen, disiplin tu ada. Walaupun bidang ini macam kita gelak-gelak kan. Kita borak-borak. Tapi at the same time, komitmen dan teamwork tu kena ada. Teamwork. Okey, cakap mengenai memartabatkan bahasa lokal kita, terutamanya bahasa Iban. Kita ada influencer juga dari Sarawak yang agak terkenal, yang ramai orang ketahui, iaitu Shirley dan Naomi. Jadi apa perbezaan antara Darren dengan Shirley dan Naomi? Ataupun kita nak tahu juga apa kepentingannya sebenarnya untuk kita melahirkan lebih ramai lagi influencer yang menggunakan bahasa Iban sebagai bahasa perantara dalam video-video konten mereka. Perbezaan perbezaan dengan Shirley Naomi, kita orang tak ada beza juga sebenarnya. Cuma beza jantina lah. Kita orang buat video yang sama, lepas tu maybe dia orang preference dia orang lain, kita orang pun lain juga. So kita ada hubungan rapat dengan orang. Selalu keep in touch. Ada buat satu konten yang sama tak? So far belum lagi. Maybe in the future kita orang boleh saya boleh bagi idea lah ni. Bayangkan Shirley Naomi, lepas tu Pahlawan Regiment bergabung. Betul. Okey, akhir sekali pastinya anak-anak muda di luar sana pastinya ingin mendengar pesanan daripada Pahlawan Regiment, ya, mereka yang terlibat aktif dalam bidang content creator ini, supaya kata orang sekarang ini zaman dah berubah. Kalau dahulu ibu bapa anak-anak main telefon, simpan telefon, belajar. Tapi sekarang melihat kepada kegunaan telefon bimbit, telefon pintar itu dan bagaimana pada masa yang sama ianya boleh memberi pendapatan kepada anak-anak kita, kita patut menyokong mereka namun dengan pemantauan yang ketat. Sedikit pesanan daripada Darren. Okey, terima kasih. Pesanan untuk saya kepada orang muda-muda dekat luar tu yang ingin terlibat dalam content creator ni, korang buat je. You just record, put the phone on the table ataupun mana-mana lah. So just record, just bercerita je kat situ. And then post, lepas tu rajin tengok video lain-lain. So kalau ada minat macam tu, korang kena buat konten yang macam menarik minat orang, macam terutamanya sekali dekat Sarawak sini. So kita just komitmen penting, disiplin mesti. Lepas tu itulah teamwork. Tiga perkara. Kalau teamwork, disiplin, komitmen. Yes, komitmen. Itu adalah 3 perkara yang sangat penting sekali yang perlu ada pada seorang content creator bagi Darren dan kepada anak muda di luar sana. Apa saja bidang yang anda ceburi, terus konsisten dan istiqamah melakukan yang terbaik. InsyaAllah anda akan peroleh kejayaan. Terima kasih sekali lagi Darren. Okey, sama-sama. Salam dengan 2 lagi members yang lain untuk Pahlawan Regiment ini. Terima kasih. Sudi bertandang di Sejahtera Asia. Dan kepada anda di rumah, pastikan kesetiaan anda bersama kami di Sejahtera Asia. Pastinya kami bawakan kepada anda info-info menarik dan perkembangan yang terkini untuk anda cakna sebelum anda memulakan hari anda. Kerana di Sejahtera Asia, daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Kami Ghazali Zawawi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Happy, stay safe and stay home. Okay?